Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hilmi bin Zaini daripada Diploma Pendidikan Islam semester 4 kelas 2. Jadi hari ini saya akan bentang tentang peranan masjid yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di Madinah. Jadi pembinaan masjid sebagai perkara pertama yang Nabi Muhammad SAW lakukan di Yathrib jelas menggambarkan kepentingan institusi masjid tersebut dalam menegakkan syiar Islam yang selama ini diperangi. Ia boleh berperanan besar dalam menyatukan akidah umat Islam. Pembinaan masjid juga membuktikan bahawa seluruh ibadat dalam Islam adalah menjurus kepada pembersihan jiwa, pemurnian akhlak, pengukuhan ikatan antara sesama Islam, terutamanya dalam hal bantu-membantu dan ketakwaan. Baiklah, peranan masjid yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di Madinah. Baiklah, yang pertama adalah masjid itu berfungsi sebagai tempat ibadat bagi masyarakat Islam di Madinah. Ia bukan sahaja berkembang dan menjadi tumpuan untuk melakukan ibadat semata-mata, bahkan ia menurut menjadi tempat perlindungan bagi al-sufah, iaitu kelompok lelaki muhajirin yang tidak beristeri, lemah dan tidak mampu memiliki penempatan sendiri. Okey, baiklah. Yang ketiga adalah tempat perlindungan kepada wanita Islam yang lemah yang tidak mempunyai pelindung semasa mereka tiba di Madinah. Yang keempat adalah masjid menurut menjadi tempat mesyuarat, berbincang, mempelajari hal-hal keagamaan dan juga keduniaan. Yang kelima adalah menempatkan tawanan perang musyrik, juga salah satu fungsi masjid pada waktu itu. Lebih-lebih lagi jika mereka boleh mendapat pengajaran dan kesedaran melalui apa yang berlaku di masjid seperti membaca Al-Quran atau hadis. Yang keenam, masjid itu juga berperanan sebagai tempat untuk didirikan khemah bagi merawat tentera-tentera Islam yang cedera dalam peperangan. Ia juga tempat baginda menemui para perwakilan luar yang mengunjungi Nabi. So, sesiapa yang perwakilan dari luar tu dia akan kunjung Nabi di masjid. Baiklah, yang ke-8 adalah ia berperanan sebagai tempat markas tentera Islam sebelum mereka bergerak dan juga tempat perbincangan strategi peperangan. Jadi semua perbincangan tentang peperangan semua berlaku di masjid. Yang ke-9 adalah masjid ini menjadi pusat kepada segala aktiviti umat Islam pada masa itu. Masjid yang dibina telah dijadikan sebagai pusat pengajian Islam yang dipimpin secara langsung oleh Nabi Muhammad SAW yang diberi nama Al-Sufah. Demikian adalah fungsi dan peranan masjid itu yang kemudiannya dikenali sebagai Masjid Al-Nabawi. Ia juga bukan satu tempat yang khusus untuk ibadat sahaja, malah terdapat pelbagai peranan yang membentuk kesatuan dan kesepaduan di antara masyarakat Madinah. Ia menunjukkan bahawa masjid adalah penting untuk pembentukan sebuah masyarakat Islam. Seterusnya adalah transformasi masjid yang perlu diwujudkan bagi membentuk sebuah masyarakat Islam yang hebat. Cara untuk memajukan sesebuah masjid bagi membentuk masyarakat umat Islam, terdapat beberapa faktor yang perlu dibaiki. Yang pertama adalah pengurusan organisasi. Baiklah, jadi poin yang pertama iaitu A, pemilihan ahli jawatan kuasa AJK iaitu AJK Masjid. Pemilihan AJK Masjid mesti dilakukan dengan teliti dan serius. Sumber manusia dalam mana-mana organisasi perlu mengambil kira dua aspek penting iaitu kuat dan amanah.
Kuat bermaksud mampu dari segi ilmu dan kemahiran seperti dakwah, berkomunikasi, teknologi maklumat, pengurusan organisasi dan lain-lain. Amanah pula diperlukan untuk memastikan tanggungjawab sebagai AJK masjid dijalankan dengan ikhlas dan penuh komitmen. Dengan itu akan wujudlah sebuah pasukan pengurusan masjid yang baik. Seterusnya adalah B, poin yang kedua, pemantapan AJK. Latihan dari semasa ke semasa boleh dibuat untuk memantapkan AJK masjid, terutamanya untuk gerak kerja dakwah, pengurusan organisasi, dokumentasi kerja dan lain-lain. Kursus induksi pada peringkat awal dan seterusnya, kursus-kursus bersiri perlu disusun. Wakil-wakil AJK yang menghadiri kursus atau persidangan luar di mana-mana peringkat perlu menyampaikan kepada AJK masjid yang lain dan seterusnya berusaha melaksanakan apa yang diterima. Kita tidak mahu sekadar menghadiri kursus, tetapi kita hendak menyebarkan ilmu kepada AJK masjid yang lain. Baiklah, seterusnya adalah faktor yang kedua, iaitu kemudahan dan penjagaan infrastruktur. Baiklah, poin yang pertama iaitu A, bina galeri akhbar. Galeri ini mengandungi akhbar harian, buku-buku dan majalah-majalah Islamik, lengkap dengan kerusi dan meja yang mempunyai susun atur dan reka bentuk yang menarik dan selesa. Kepada jemaah dan pengunjung masjid, memandangkan ramai yang ingin membaca akhbar, ini akan menjadi salah satu daya tarikan untuk mendekatkan diri masyarakat dengan masjid. Bermula dengan akhbar, mereka boleh tertarik dengan bahan bacaan Islamik yang lain seperti buku dan majalah. Seterusnya adalah poin yang kedua iaitu B, bina bilik seminar. Pengubahsuaian boleh dilakukan pada masjid lama. Mungkin boleh dibuat partition, kemudahan peralatan seperti projektor LCD, skrin pemancar, pointer, whiteboard, PA system, meja dan kerusi yang sesuai perlu ada. Penghawa dingin juga boleh dipasang untuk keselesaan pengguna. Antara fungsi bilik ini adalah untuk mesyuarat, ceramah, seminar, bengkel, pembentangan taklimat, sidang media, kelas dan pusat operasi. Penggunaan bilik ini juga boleh disewakan kepada mana-mana organisasi luar seperti kelab-kelab belia, persatuan-persatuan dan sekolah. Ini akan menjadi salah satu sumber kewangan bagi masjid. Ini juga mencerminkan profesionalisme masjid. Untuk isu keselamatan, boleh ditambah grill pada masjid lama memandangkan banyak peralatan yang berharga seperti LCD dan pointer dan PA system yang lain-lain. Baik, seterusnya adalah poin yang ketiga iaitu C, mengadakan kawasan rehat dan taman permainan kanak-kanak. Ini membolehkan keluarga kanak-kanak membawa mereka bersiasir dan bermain di situ. Masjid akan berfungsi sebagai tempat beristirahat dan menenangkan fikiran bersama keluarga setelah kepenatan bekerja atau lokasi rehat pada hujung minggu. Langkah ini juga memberi persepsi yang baik kepada pemikiran kanak-kanak yang baru berkembang terhadap masjid. Pondok-pondok rehat juga boleh dibina untuk kemudahan jemaah yang datang serta boleh digunakan semasa program-program masjid yang akan dijalankan. Faktor ketiga adalah skop dan kaedah pelaksanaan aktiviti. Skop dan kaedah pelaksanaan aktiviti masjid boleh diperluaskan untuk menarik semua peringkat umur, terutamanya golongan muda ke masjid. Kita perlu menonjolkan elemen Islam sebagai ad-din atau cara hidup yang tidak terhad kepada ibadah khusus saja. Kita juga harus menjadikan masjid sebagai institusi yang penting sepanjang sejarah hidup seseorang yang menjadikannya sentiasa dikenang dalam ingatan individu tersebut, lantas tidak menjadikan masjid sebagai sesuatu yang asing. Baiklah, poin yang pertama iaitu A adalah penggunaan teknologi. Projek LCD ketika khutbah ataupun kuliah
Jemaah dapat melihat ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan dan dapat mengingati isi-isi yang disampaikan dengan lebih baik. Sistem PA sistem tu yang lebih dapat membantu bacaan imam ketika solat dan penyampaian khutbah kuliah. Melabur sikit untuk keperluan ibadah yang berkualiti tidak akan merugikan. Itu akan menjadikan masjid sesuatu yang tidak asing kepada remaja-remaja ataupun yang muda-muda. Seterusnya, poin kedua iaitu B adalah kuliah pada pagi Jumaat dan kelas pengajian agama. Kuliah ini dapat mewujudkan suatu budaya ilmu di kalangan masyarakat dan boleh berfungsi sebagai tazkirah, pengisian rohani pada hujung minggu setelah sibuk bekerja sepanjang 5 hari. Kita boleh memanggil penceramah luar atau menggunakan sahaja khidmat orang kita. Antara subjek-subjek yang boleh diketengahkan adalah tafsir Al-Quran, fiqh, syarah hadis, akidah ataupun tazkirah umum. Kelas-kelas agama seperti kuliah mingguan dan kelas Al-Quran boleh terus dimantapkan dan ditingkatkan promosinya. Mungkin boleh diubah cara penyampaiannya seperti mengadakan dalam bentuk forum, pidato, kuis, tayangan atau soal jawab. Sekali-sekala boleh juga dijemput tokoh-tokoh ulama, ustaz-ustaz luar dalam negara ataupun negeri untuk memberi sedikit kelainan, membangkitkan semangat dan menarik minat para jemaah. Jadi setiap ustaz ataupun ulama dia ada aura masing-masing. Jadi kalau kita panggil, mungkin itu akan membangkitkan semangat para jemaah. Baiklah, kesimpulannya, apabila Rasulullah SAW tiba di Madinah, maka kerja yang pertama dilakukan adalah membina masjid. Ini menunjukkan kepentingan masjid dalam Islam. Apatah lagi terdapat pada masjid itu mesej kemasyarakatan dan kerohanian yang besar kedudukannya dalam kehidupan muslimin. Masjidlah yang menyatupadukan mereka, mendidik jiwa, menyedarkan hati dan akal dan menyelesaikan masalah, dan di masjidlah dizahirkan kekuatan dan prinsip mereka. Masjid merupakan jambatan antara manusia dengan Tuhannya dan juga sesama manusia sehingga terikatnya keampuhan ukhuwah Islamiyah dalam mentahqiqkan hablum minallah dan hablum minan nas. Jika hal ini dapat dilaksanakan, sudah tentu masjid akan dapat benar-benar diperkasakan dan akhirnya masyarakat menjadi cintakan masjid serta beramai-ramai mengimarahkannya, terutamanya kalangan muda. Jadi dari situ kita dapat tahu masjid ni akan membuat anak-anak muda berkembang dan membersihkan jiwa dan memurnikan akhlak. Sekian daripada saya. Terima kasih.